Saya jemput Tuan Ram Kapasing, anak lelaki Kapasing. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Ya, sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terdapat 25 pertanyaan yang berhubung kait dengan gejala buli di sekolah, termasuk 12 pertanyaan pada minggu pertama. Sehubungan dengan itu, izinkan saya menjawab pertanyaan ini bagi minggu pertama, iaitu sebanyak 12 pertanyaan secara serentak kerana mempunyai hubung kait di antara satu sama lain, iaitu pada hari ini YB Bukit Gelugur, YB Kota Baru, YB Sepanggar, YB Shah Alam, YB Bandar Tun Razak. Pada 25 Julai, YB Bukit Gelugur, Batu Kawan. 26 Julai, YB Batu Gajah, YB Tanjung Manis, YB Kinapatangan. Dan pada 27 Julai, YB Langkawi dan YB Setiawangsa. Ya, sila. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, peratusan murid terlibat dalam salah laku buli yang direkodkan dalam sistem sasia diri murid bagi tahun 2012 hingga 2016 adalah terkawal dengan tren yang menurun, iaitu 0.08% kepada 0.06%. Dalam tempoh Januari hingga Jun 2017, sebanyak 0.02% murid terlibat dalam gejala tersebut. Bagi negeri Sabah, hanya 0.019% murid terlibat dalam tahun 2016 dan 0.003% pada pertengahan tahun 2017. Berdasarkan rekod sistem pengurusan isu disiplin dan pendidikan, tiada kes yang melibatkan kematian akibat perbuatan buli dalam kawasan sekolah dalam tempoh tahun 2012 hingga sekarang. Walaupun kes buli di sekolah secara relatifnya sangat kecil, namun Kementerian Pendidikan Malaysia tidak pernah memandang ringan. Saya ingin tegaskan bahawa kes-kes yang terlibat telah diambil tindakan sewajarnya, sama ada peringkat sekolah maupun peringkat mahkamah melalui Polis Diraja Malaysia PDRM. Sejak dahulu, KPM serius menangani buli termasuk buli cyber melalui mekanisme pencegahan, penguatkuasaan peraturan sekolah, intervensi kepada mangsa dan kerjasama padu dengan semua pihak yang berkepentingan serta bersedia membantu agensi berkaitan memantapkan perundangan berkaitan kes juvenil di luar sekolah. Pihak sekolah telah diberi peringatan melalui surat berkeliling dan garis panduan mencegah serta menangani buli dalam kalangan murid. Pelbagai program kesedaran gejala buli dilaksanakan secara bersepadu di dalam kurikulum, co-kurikulum dan pembinaan sasia. Murid turut dilibatkan menjadi pembimbing rakan sebaya melalui kelab pakaian beruniform dan kelab pencegahan jenayah sekolah. Sebagai langkah pengukuhan, buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah telah diulang cetak pada tahun 2014 untuk edaran dan panduan pihak sekolah. Dari segi penguatkuasaan peraturan sekolah, Jawatan Kuasa Disiplin Sekolah berperanan menjalankan siasatan dan mencadangkan hukuman atau langkah intervensi kepada pentadbir sekolah. Semua guru merupakan guru disiplin dan bertanggungjawab membentuk sasia murid di samping membudayakan konsep sekolah penyayang. Pihak sekolah turut mengadakan mesyuarat permufakatan sekolah melibatkan PBD, PIBG, polis, ibu bapa terlibat dan pihak berkepentingan yang lain. Hukuman keras seperti rotan dan buang sekolah merupakan langkah akhir bagi menjaga ketenteraman sekolah. KPM juga menyediakan prosedur dalam usaha pemulihan kepada murid yang menjadi mangsa buli. Peranan utama dimainkan oleh kaunselor sekolah dengan kerjasama ibu bapa murid yang terlibat. Jika kes melibatkan masalah rumah tangga, kes akan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Setakat ini, semua murid yang terlibat dalam gejala buli berjaya dibantu dan meneruskan pembelajaran dan mengelakkan trauma yang berpanjangan. KPM telah menjalankan kerjasama padu dengan pihak luar bagi mengatasi isu disiplin murid termasuk buli.
melalui strategi Lautan Biru NBOS, program remaja berwawasan dilaksanakan dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan PDRM. Melalui program ini, murid berisiko tinggi akan diberi latihan menggunakan khidmat kepakaran pegawai tentera dan polis. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, isu disiplin murid termasuk buli melibatkan banyak faktor termasuk di luar sekolah. Oleh itu, mekanisme permufakatan telah digunakan untuk melahirkan murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga mempunyai khasiat terpuji. Peranan ibu bapa di peringkat sekolah dipertingkatkan melalui program pelibatan ibu bapa dan komuniti di peringkat sekolah. JPN dan PBD juga telah diarahkan menubuhkan jawatan kuasa task force penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta di semua peringkat. Terima kasih. Ya, Bukit Gelugur. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Tujuan soalan saya ini adalah jelas oleh kerana baru-baru ini seperti yang Menteri tahu dan semua Dewan Yang Mulia ini tahu, terdapat beberapa kes buli high profile yang telah pun melanda negara seperti kes T. Navin di mana beliau telah pun dikatakan dibuli sehingga beliau telah pun meninggal dunia pada 10 bulan Jun 2017 ataupun 9 bulan Jun 2017 di mana insiden itu berlaku. Juga terdapat insiden-insiden lain seperti kes Zulfarhan daripada Universiti Pertanahan Nasional Malaysia pada bulan Jun juga tahun ini. Juga kes Muhammad Alif Shukran, seorang pelajar hanya 8 tahun di mana beliau telah pun juga disubjek kepada gejala buli di sekolahnya. So semua perkara ataupun insiden ini telah pun membangkitkan isu keselamatan murid-murid bukan sahaja di bangku sekolah tetapi selepas mereka habiskan pengajian mereka di sekolah seperti dalam kes Navin di mana saya difahamkan perpetrator ataupun orang-orang yang buli tersebut termasuk murid-murid sekolahnya dahulu. Jadi obviously dengan izin Tuan Speaker, the bullying started in school which extended to after school. Jadi persoalan yang saya ingin tambah di sini Tuan Speaker dan juga kepada pihak menteri adalah sama ada pihak menteri kementerian ada mempunyai apa-apa cadangan ataupun mempunyai apa-apa langkah yang ingin diambil selepas kes-kes high profile ini untuk memberi empowerment ataupun penguasaan yang lebih kepada pihak penguasa sekolah seperti disciplinarian dan sebagainya untuk mengelakkan ataupun memberi education, mendidikkan murid-murid yang mempunyai tabiat bullying ini supaya trend ini tidak akan berterusan dan kami tidak akan mempunyai kes-kes baru seperti kes Navin dan juga kes Zulfarhan pada masa depan yang terdekat. Itu saja. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Ya, sila. Terima kasih soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua, kes-kes yang telah dinyatakan tadi nyata bukanlah berlaku di sekolah kita, sekolah KPM. Kematian yang berlaku itu berada di kes college dan di universiti. Saya setuju bahawa kes buli kadang-kadang dia bukannya berlaku di universiti tetapi bermula dari sekolah. Tetapi apabila kita menyiasat semula kes Navin, didapati dalam rekod sekolah tidak pernah dilaporkan apa-apa kes buli terhadap beliau. Jadi itulah bila kita menyiasat semula, mungkin itu merupakan kes yang berlaku di luar sekolah ataupun hubungan antara beliau dengan pihak pembuli. Walau bagaimanapun, bila kes itu termasuk dalam kes kategori jenayah, kes-kes ini dirujuk kepada PDRM dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak PDRM untuk menyiasat dan memberitahu kita keputusan siasatan. Dan selepas itu, kita akan mengambil tindakan dari peringkat sekolah. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan apakah tindakan pihak sekolah sebelum dan selepas kes-kes yang dikatakan high profile ini berlaku, memang KPM memandang serius terhadap kes-kes buli di sekolah. Walaupun kes-kes yang telah saya tunjukkan tadi bahawa jumlahnya tidak begitu banyak, tetapi kita memandang serius. Kerana dengan adanya sosial media ini, kita nampak dengan sendiri bagaimana perbuatan buli itu berlaku. Maka dia memberikan impak yang besar kepada
sosial dan anak-anak kita di sekolah. Tindakan-tindakan yang telah kita ambil itu semuanya mengikut SOP yang telah kita berikan, perkeliling yang telah kita turunkan kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah mempunyai panduan yang jelas untuk mengambil tindakan yang sepatutnya mengikut keseriusan kes-kes buli tersebut. Daripada diberikan amaran keras, memanggil ibu bapa datang ke sekolah untuk berbincang, merotan sehingga membuang sekolah. Tetapi apa yang lebih penting ialah kaunseling yang kita berikan kepada mangsa buli dan pembuli. Sebab di peringkat sekolah, tujuan dan tanggungjawab kita ialah mendidik anak-anak kita. Jadi tindakan tersebut hanyalah tindakan yang terakhir. Dan apa yang kita pentingkan, kaunseling dan pendidikan untuk meningkatkan kesedaran mereka terhadap risiko kes buli di sekolah. Sekian, terima kasih.